بكتاب سنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. Yang saya muliakan lagi saya kasihi seluruh barisan pegawai masjid, yang saya hormati ahli jadual kasih masjid yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan para asatizah. Sunat tarawih adalah kita memperbanyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Tuan rahmatullah sekalian, bulan Ramadan dikenali juga sebagai Syahrus Siyam atau bulan puasa. Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubah, bulan taubat. Ramadan dikenali juga sebagai bulan ibadah. Ramadan di antara juga sebagai bulan zikir. Sebab itu disebutkan, dikatakan ada 4 amalan yang jangan ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, memperbanyakkan ucapan kalimah syahadah. Jadi kalau mana kita ketika mana tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, kita hendaklah memperkemaskan bacaan-bacaan dari sudut makhrajnya. Rukun-rukun qauli perlu dijaga dan juga rukun-rukun fa'li. Di antaranya adalah bacaan tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Dalam bahagian bab mengucap kalimah syahadah, perlulah kita memperkemaskan bacaan-bacaan tersebut. Amalan yang kedua bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yang kedua adalah memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah. Setengah riwayat mengatakan memperbanyakkan istighfar. Berkata guru saya dulu, dia kata sebelum melaksanakan apa jua amal ibadah, sebelum memulakan hafaz Al-Quran, kalau kata hafaz Al-Quran tu di waktu siang, maka dia kata mesti paling tidak 100 kali istighfar. Astagfirullah. Tuan-tuan baca istighfar itu dengan bacaan yang sebetul-betul bacaan, dengan sebetul-betul pengharapan. Kalau kita mengaji dalam kitab Iqazul Himam, disebut di antaranya adalah kita merendahkan diri kita dengan Allah. Maksudnya, ya Allah, aku ucap terima kasih kerana memberikan nikmat Ramadan pada kali ini. Sebab itu disebutkan di antara sebut ulama sebut apa dia tuan? 11 bulan para manusia itu mendapati dan dihidangkan kepadanya racun-racun kepada diri dia. Racun ni bukan racun yang kita kat kebun ya tuan. Itu racun yang paling kadang-kadang ditakuti dan paling sukar untuk diubati, iaitu adalah racun hati. Nah, racun bagi rohani. Sebab itu dalam 11 bulan itu terkadang di sambil kita beramal, terkadang ada sedikit racun-racun itu yang hinggap kepada hati kita khususnya. Dan di antara penawarnya tak lain adalah pada bulan yang sedang kita lalui pada hari ini. Sebab itu apabila masuk bulan Syaban, para imam khususnya akan berlomba-lomba dan tidak akan meninggalkan doa yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Contoh, Allahumma barik lana wa Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kita digalakkan membaca doa selalu dalam tarawih kita ni. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, sehingga akhir. Dan di antara doa lain yang biasa didengarkan oleh para imam adalah membaca barakillahumma lana fi syahri Ramadan. So, luas pengertian di situ. Tadi berkata guru saya dulu, dia kata sebelum nak mengaji, nak beramal, nak buat ibadat khususnya pada bulan Ramadan, setidak-tidaknya mesti beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Ada orang tanya, macam mana ustaz kita ni nak bagi lembut hati? Atau ustaz, saya dah macam-macam dah, jumpa dengan imam ni, jumpa dengan orang ini, sekian-sekian, macam mana cara nak lembutkan hati anak kita, macam mana lembutkan hati pasangan kita? Di antaranya amalan yang boleh tuan-tuan kita buat, antaranya adalah apabila tuan-tuan membaca surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehingga ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dekat situ. Masuk bawah dia, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali nak ulang? 7 kali.
Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang 7 kali. Selepas itu sambung ihdinas siratal mustaqim sehinggalah waladdallin. Atau tuan-tuan hajaklah apa tuan-tuan berhajat, ya Allah, kurniakanlah pada aku pada kali ini nikmat Ramadan, kurniakanlah pada aku pada kali ini dengan Lailatul Qadar contoh. Tuan-tuan hajaklah apa yang tuan-tuan inginkan, maka antaranya ikhtiar untuk mendapat ataupun hajat yang tercapai adalah membaca suratul Fatihah. Pada ayat tadi itu diulang wa iya, tambah huruf waw di hadapan dia, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaratnya dibaca di luar waktu solat. Itu saja. Jangan buatlah waktu solat. Matang-matang tarawih panjang. Wa iyyaka na'budu wa iya. Wa iya kejap lagi jemaah pun bunyi. Sebab tu berbahaya juga kalau imam baca taranum yang berlagu, panjang-panjang baca berlagu, tiba part salah itu, kalau muazzin atau bilal di belakangnya dia alert, tak ada masalah. Biasanya dia bilal apa dia? Adalah was-was. Dia tak ya. Dia tengok orang sebelah. Dia tak ya. Jadi bilal bukan senang. Salah bacaan yang ditegur tu, contoh hafiz Al-Quran, takkan aku nak tegur. Sebab itu imam dan juga bilal mesti kau tim. Kau tim hari ni nak baca surah apa, dan juzuk berapa dekat sini? Oh, juzuk 8. Tak sampai 6. Baik, yang belakangnya kena 10 juzuk di belakangnya. Jadi kalau berlaku apa-apa boleh diperbetulkan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, baik. Amalan yang ketiga dalam bulan Ramadan, di antaranya hendaklah memperbanyakkan berdoa. Antara doa apa tadi? Saya imam ada baca tadi. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Sebab tu bila imam membaca Allahumma ajirni minan nar, jangan buat main. Imam baca Allahumma ajirni minan nar atau imam baca Allahumma ajirna minan nar, oh tuan-tuan, itu yang disebut lafaz ni, hati ni. Sebab kita tengok guru-guru kita dalam bab itu, dalam bab syurga, khususnya bab neraka, mereka akan tunduk kepada Allah, tunduk gitu. Sebab takut dan malu. Kita lah setengah tempat. Sebab apa tunduk? Sebab CCTV ada ke depan. Aduh, jam tuan-tuan. Sekarang imam ke mesti tengok, dia tengok apa hari ni. Aduh, angkut hidung. Aduh, contoh tuan ni. Itu aib tu. Jadi dulu kalau jadi imam tak ada CCTV tak apa, sekarang ada CCTV. Kalau kata nikmat yang paling nikmat dalam sembahyang buang antaranya adalah menggaru. Sebelum ni tak ada CCTV, nak garu 100 kali pun tak apa. Bila mana orang sujud kita garu. Tapi bila ada CCTV nak kena beringat sikit. Jadi sebelum angkat takbir pastikan semua setelah digaru. Contoh baik, banyakkan berdoa, minta jauh daripada api neraka dan minta dikurniakan kenikmatan dalam syurga. Dan yang keempat, apa dia tuan, yang terakhir, memperbanyakkan zikir. Zikirlah apa tuan nak zikir? Tadi istighfar boleh, nak baca selawat pun boleh, dan sebagainya. Baik. Jadi dia kata apa lagi tuan-tuan? Dalam kitab ni sebut, dia kata di antara amalan-amalan di bulan Ramadan, ini selalu. Ini kalau sekolah tahfiz pun berlaku. Apa dia? Dia kata jangan memperbanyakkan tidur pada siang hari. Kalau di Mesir, di tanah Arab, orang Arab kalau Ramadan macam ini tuan-tuan, kegemaran mereka sebahagiannya adalah iktikaf di masjid dalam keadaan tidur. Sebab tu bagi orang yang hafaz Al-Quran, orang yang ada bekerja di pejabat, kalau mana dia tidur bukan pada waktunya, patut 1 hingga 2, dia lajak sampai pukul 3.30, pukul 5 panjkat balik. Contoh tuan, dia tidur bukan pada waktu rehatnya, maka yang tidur tadi tidak menjadi ibadah. Tapi kalau kata orang tu tak ada apa kerja apa-apa, duduk di rumah santai-santai, daripada dia tengok handphone, scroll yang pelik-pelik, maka dia pun tidur. Ulama bahas tidur macam mana pula. Tidurnya dengan air wudu atau tidak. Jadi kalau kata tidur itu dia tak ada kerja apa-apa, dia tidur untuk mengelakkan daripada berbuat maksiat, maka tidur itu
lebih besar pahalanya daripada sembahyang ataupun solat sunat setengah riwayat 60 rakaat, setengah riwayat 100 rakaat. Tidur. Tapi kalau hafaz Al-Quran waktu ni memang sangat suka tidur. Subuh tidur, tengah hari tidur, pergi pasar kalau tidur juga baik isi borang je. Tarawih kejap lagi ni paling hujan, paling jabur. Sebab tu saya tak makan lepas maghrib. Maka mudah-mudahan ringan-ringan. Takut mencabur ni kejap lagi tarawih ni. Paling mencabur bila dia bunyi siren itu. Tak, dia bunyi tong-tong-tong-tong kan. Tak, dia bunyi sudah tuan. Jangan bunyi tu. Lepas tu dia ada dia punya hak dia. Ini boleh sampai kata tutup gini. Habis ustaz dia pakai mask, tak payah tutup lah. Rujuk balik kitab. Mask tak dikira. Tetap walau mask tutup juga. Nanti orang kata, kang kata tak cerdik marah. Dia kata gitu. Dah dia pakai mask tak payahlah tutup. Masya Allah. Terpulang tuan ya. Sunnahnya adalah tutup walaupun pakai mask. Baik. Jadi jangan banyakkan tidur pada siang hari. Yang kedua, dia kata istiqamah. Istiqamah ataupun rutin menghadiri majlis ta'lim. Ni kita buat ni, tak pernah dibuat orang ni. Kuliah lepas maghrib live ni. Biasa lepas maghrib cari sate. Contoh saya, maghrib roti canai. Nasib baik jamuan sebelah sana. Kalau jamuan dekat belakang baru masuk dalam. Nasib baik tuan-tuan. Jadi dia kata apa dia dalam hadisnya? Barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim pada bulan Ramadan, maka setiap langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihitung sebagai pahala ibadah selama setahun. Itu yang datang majlis ilmu, yang bawa alat ni tak sama. Yang sediakan air ni siapa sponsor? Yang tolak rostrum ni, yang mempersiapkan segala bentuk untuk majlis ilmu, Masya Allah. Paling-paling koman tuan-tuan, dalam majlis ilmu dia bawa pen. Pen tu dia letak je. Kadang-kadang tak pun. Kalau muslimat bawa beg tangan itu macam-macam warna, pink ada, biru ada, coklat ada. Dalam tu semua dalam tu, power bank, semua dalam tu. Jadi dia keluarkan, walaupun ulama sebut, walaupun dia tak keluarkan pen tersebut, dia tak keluarkan buku tersebut, dia bawa tu. Itu pun mendapat pahala juga. Sebab itu barang siapa yang membawa pen tadi dan dia buku nota sebagai contoh tu, dia tak tulis pun, dia bawa, dia buka, tulis je, maka dia bawa tu pahalanya berbeza dengan orang-orang lain yang datang tak bawa pen ni. Bezanya ulama sebut di antaranya adalah 500 tahun perjalanannya. Pahala dia tu jauhnya lebih kurang, jaraknya dengan orang tak bawa pen ni 500 tahun ke hadapan. Jadi bulan Ramadan bukan 500 tahun lagi, mungkin berganda-ganda. Jadi mungkin pihak masjid nak dapatkan pahala sunnah, dia letakkan pen kat celah-celah ni. Dapat pen pun tak apa. Tadi saya nampak dia tuan haji kita siwak. Siwak, kenapa jemaah dakwah bila siwak ketika menanak akad takbiratul ula? Sama juga siapa yang pakai cincin, sunatnya pakai kat mana tuan? Bila nak akad takbir tu. Sebelum akad takbir tu, kan imam sebut luruskan saf. PKP tak boleh lurus. Jadi tambah sikit ayatnya. Sila pastikan tumit kaki tuan-tuan kanan dan kiri sama lain dekat tu. Kalau kata tak ada sejadah ni, kat lain belakang tempat pijak, susun, tutup, sama. Jangan ada yang sengit begini, jangan kepak sangat dan sebagainya. Itu bab fiqah. Jadi bila mana orang nak angkat takbiratul ula, sebelum nak angkat takbir tuan-tuan, dia sebelum Allah tu orangnya pakai cincin. Sunat dia pakai cincin. Cincin pula tuan-tuan kita sebut, kita Syamil Muhammadiyah tak silap saya, kalau maaf sila tegur saya. Apa dia? Kalau dia pakai cincin, dia pakai dua ni, maka satu dicabut. Ini tak payah, dua je. Dua ni, satu sini atau sini. Kalau kata ada 10 jari ni, ada satu cukup, dah memadai. Kalau tak pakai jari ni, pakai jari yang ini. Apa lagi? Sunnahnya sebelum angkat takbir disiwak. Lepas tu jemaah dakwah disiwak dulu. Tapi ada sahabat kita, jemaah tadi disiwak
dekat tempat wuduk, tak apa, afdal tu. Tak sama pahalanya dengan kita-kita yang tak bersiwak. Tak silap saya minta maaf kalau salah, mungkin tuan-tuan lebih maklum, pahalanya 70 kali ganda bezanya dengan orang yang tak bersiwak. Sebab tu ramai-ramai pelajar-pelajar tahfiz ni sebelum hafaz Al-Quran dulu, kami dululah, antaranya adalah nak sembahyang tu je gosok gigi. Tapi kalau kita di jemaah dakwah ni banyaknya pakai siwak. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, sama juga orang yang pakai cincin tadi, sama juga orang yang datang majlis ilmu dengan siwaknya, dengan cincinnya, apa lagi dengan ribdaknya dan sebagainya, apa lagi dia bawa pen dalam majlis ilmu, maka pahalanya yang saya sebut tadi 500 tahun perjalanan ke hadapan. Makna jauh dia tinggalkan kita. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, beruntungnya tuan-tuan yang hadir pada malam ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang berikutnya yang tuan-tuan datang. Kita tak tahu, entah tuan-tuan datang majlis ilmu pada malam yang berikutnya kena pula time tu Lailatul Qadar. Yang bawa masalah ni, yang arrangekan, yang susunkan, yang saya berfikir untuk apa masjid kita dibuat ini, antaranya memakmurkan dengan majlis-majlis ilmu, pahalanya berlipat-lipat ganda, khusus pada bulan Ramadan. Baik. Jadi menghadiri majlis-majlis ta'lim. Tapi kalau tengok YouTube boleh tak Ustaz? Dia tengok YouTube, dapat juga pahala. Tetapi takkan sama dengan tuan-tuan yang ada dekat sini. Pahalanya sebenarnya sebesar. Ni abang kita bertasbih, Masya Allah, bukan kadang-kadang. Buat ni luar biasa. Berapa ribu sekali bang sehari? Masya Allah. Nak sana boleh bang, 20,000 kali sehari. InsyaAllah tak pernah himpun bang. Baik, seterusnya, sering menziarahi makam ataupun kubur kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dan bersedekah untuk keduanya. Datang ziarah kubur waktu-waktu inilah, waktu dan saat ini orang-orang telah meninggal dunia dalam keadaan rehat, dan di waktu inilah mereka senantiasa cemburu dengan orang-orang yang masih hidup, yang dapat berada dalam bulan Ramadan dan menghidupkan Ramadan. Sebab itu antara amalan yang biasa saya buat, ziarah hari Jumaat pagi Ramadan, pergi ziarah, ambil paling tidak 3 kepala tanah, ambil, membaca minha khalaqnakum, ambil tu kepala lagi, wa fiha nu'idukum, satu kepala lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam hadis sebut Nabi buat 2 kaedah. Ketika mana orang kambuskan tanah seseorang itu, dah telah kambus, imam bangkit meninggalkan tanah kubur kita, tinggallah waris-waris kawan-kawan kita. Di sebelah kita hadis Nabi ini bila mana macam itu, Nabi akan ambil tangan baginda yang mulia, letak di kubur tadi, dia baca tadi tu, genggam. Satu riwayat lain yang tadi ambil. Satu lagi, kalau kawan-kawan kita yang mengendalikan kubur, digali kubur, yang masih buat bantal tu. Kalau tempat saya tu masih lagi, dah cakap dah, masa buat bantal itulah sumbangan kita. Di antaranya 3 bantal yang pertama tu, 1, 2, 3 tu, kalau boleh minta dia sebaik orang yang buat kubur ni, hindari seukur ni dulu. Masa nak kapal tu baca apa? Jangan gini tinggal, gini tinggal, rugi. Bacalah itu doa tadi. Wa fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. 3 tu. Ini juga doa tadi, ayat tadi ni boleh digunakan kalau tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan dizalimi. Tuan-tuan niatkan orang tu pun boleh. Tapi bagus itu doa kita hadis. Itu setengah masjid saya bawa, saya bagi satu dalam bentuk PDF, ada setengah saya perlinkan, saya bagi masjid-masjid ada, saya bagi doa tu bagi orang gali kubur. Itu bab kematian tuan-tuan. Sebab apa? Besok kalau kita meninggal, antara yang paling mahal yang membantu kita adalah selain daripada 3 kepala tanah tadi, tu orang dalam kubur yang gali bahagian punggung tu. Bahagian punggung tu dia membaca satu doa. Doanya agak panjang sedikit, tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau menggunakan tangannya, dia ratakan di bahagian punggung. Itu dia baca. Paling mudah bahasa Melayu, ya Allah, jauhkanlah sahabatku ini atau fulan bin fulan ini daripada
tipu daya syaitan. Ini bila kena ni tuan? Bila mana imam balik, ulama sebut apa? Kadar itu. Imam balik, kadarnya mungkar nakir atas soal, mungkar dan soal tu lebih kurang 1 jam. Sebab itu kalau yang tinggalkan kita 15 minit selepas imam balik, ahli keluarga kita tinggalkan kita, tunggu dalam masa 40 minit selepas itu, insya-Allah mungkar sampai. Sebab tunggu dulu. Kita tahu kawan kita betul-betul kawan atau tidak, tengok waktu itu. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, nanti kalau nak saya bagi dia bang dia punya doa-doa sebut. Rugi kalau besok kita meninggal tak ada orang nak buatkan tu. Kecuali kawan-kawan tuan-tuan yang datang ke majlis ilmu, dia boleh amalkan dan boleh membantu sahabat kita tadi. Baik, yang seterusnya membanyakkan membaca doa ini. Apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sebut tadi kan, iaitu memperbanyakkan kalimah syahadah. Doa dia gini: asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini doa ni biasa sesengah majlis dia baca selepas witir. Kalau buku Jabatan Agama Johor tu ada yang lama tu, wirid dan tahlil tu ada doa tu. Tapi saya tengok yang kini nampak ada sedikit short sikit ramai, dia potong sikit sebab nak jimatkan masa untuk Covid ni lah kan. Jadi sebenarnya doa tu, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini baca secara ramai. Yang seterusnya dia kata setiap selesai berbuka maka disunahkan untuk mandi. Jadi kita dah mandi dulu. Nanti kalau besok orang datang buat tuala, jangan dialog. Semalam baru belajar, kan kata tak amal pula kan? Contoh kan. Sebab tu kenapa ada masjid-masjid dia buat tempat mandi dan sebagainya. Orang kita ni pelik, tempat mandi dia buat tempatnya buang air, tempat buang air dia buatnya tempat mandi dan sebagainya. Dah bunyi dah tu. Jadi maaflah tuan-tuan, mungkin tak seberapi mana yang ustaz lain lah. Ramadan. Tuan-tuan, insya-Allah akan datang kalau sempat ada rezeki lain kita akan sambung lagi lah berkenaan dengan lebih kurang dari 20 lagi amalan-amalan atau adab ketika mana di bulan Ramadan. Kalau sekadar itu teruskan tutup majlis kita dengan bacaan doa dan tasbih kafar. Auzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.